Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan kepada semua anak-anak tahun 6, nama Abu Bakar. Mana harap semuanya berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa berada di rumah dan berada dalam keadaan yang selamat. Okay, insyaAllah pada pagi ini kelas kita akan belajar Jawi dan Khat tahun 6 dan Muallim adalah guru Jawi antum untuk tahun ini. Dan insyaAllah kelas kita akan berlangsung pada pukul 8.30 hingga 9.30 insyaAllah. 1 jam saja. Dan kita akan mulakan kelas seperti biasa insyaAllah dengan bacaan Al-Fatihah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Okey, untuk pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita perlukan ialah cuma 2 buah buku. Dan sementara antum menonton video ni, antum tak perlu nak kelang kabut cari buku. Okey, antum duduk je dan bagi perhatian pada video yang Muallim sediakan. Okey, mana yang kita perlukan ialah buku teks Jawi dan Khat tahun 6, di mana antum punya mungkin berwarna hijau. Jadi Muallim punya yang kopi lah sebab dah kehabisan stok buku. Dan kita perlukan buku aktiviti Jawi dan Khat tahun 6. Di mana Muallim percaya bahawa semua pelajar sepatutnya dah ada buku ni. Okey, buku aktiviti. Dan kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan kita menggunakan buku teks dahulu. Okey, yang pertama, kita agak santai sikit pada hari ini ialah cuma pengenalan apa yang kita akan belajar pada tahun ini, Jawi tahun 6. Okey, yang pertamanya kita tengok kandungan. Kandungan di dalam buku teks ni. Ini adalah kandungan. Kita ada 5 tajuk yang perlu kita selesaikan untuk tahun 2021 untuk pelajar tahun 6. Yang pertama ialah tajuk pengenalan seni Khat. Pengenalan seni Khat. Okey, dan tajuk yang kedua ialah mengenal Khat Nasakh. Ini adalah salah satu jenis Khat yang antum perlu kenal untuk darjah 6 ni. Di mana sebenarnya Khat ni ada 6. Dan ataupun ada banyak lagi. Okey, yang kita tahu dan antum akan belajar sebenarnya ada 6. Tapi yang antum akan beri fokus dan perhatian hanyalah 4 saja. Okey, 4 saja, iaitu Khat Nasakh, mengenal Khat Raq'ah, Khat Thuluth. Maaf, bukan 4 3 saja. Sikit je. Khat Nasakh, Khat Raq'ah dan Khat Thuluth. 3 saja. Yang atas ni cumalah pengenalan. Bukan salah satu jenis Khat. Okay, pengenalan seni Khat, mengenal Khat Nasakh, mengenal Khat Raq'ah, mengenal Khat Thuluth. Kemudian pada pelajaran kelima baru antum akan lega sikit dah habis Khat. Menukar teks. Okey. Kemudian seterusnya antum boleh lihat
kita tengok pada pengenalan seni khot. Pada hari ini kita hanya akan belajar pengenalan seni khot, iaitu tajuk 1. Dan kita akan menggunakan buku teks muka surat 3 hingga 4. Bagi yang tak ada buku teks, jangan menggelabah, tengok video saja, cukup. Kita belajar sama-sama dan kita akan menjawab soalan. Antum jawab. Maklim tolong baca, antum cari jawapan daripada video ni. Okey. Dan antum juga boleh dapatkan jawapan daripada slide yang Maklim sediakan. Okey, kita belajar pengenalan seni khot. Tapi sebelum itu, sebelum kita belajar pengenalan seni khot, kita kena tahu apa benda yang perlu kita tahu dan kita fahamkan dalam pelajaran 1 ni. Dalam pelajaran 1 ni, apa yang kita kena tahu dan kita kena fahamkan. Macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu faham? Macam mana kita nak tahu apa yang kita perlu tahu? Jawapannya ialah kita tengok soalan. Okey. Mana nak cari soalan? Kita gunakan buku aktiviti. Buku aktiviti Jawi dan Khot. Kita akan dapat jawapan daripada buku teks dan kita akan dapat soalannya daripada buku aktiviti. Jadi kita tahulah apa yang kita perlu tahu. Jadi sebelum kita tahu sesuatu, kita nak tahu apa yang kita perlu tahu. Jadi mari sini kita tengok dulu apa dia soalannya. Okey. Kita boleh tengok pada soalan buku aktiviti muka surat 3. Muka surat 3. Okey, buku aktiviti muka surat 3. Antum tengok di sini. Soalan dia tanya, tuliskan 6 jenis khot yang kamu tahu. Yang ni yang Maklim kata. Khot yang antum akan kenal dan lihat dalam tahun 6 ni, ya ada 6. 6 jenis khot yang kamu tahu. Jadi antum kena bagi perhatian. Waktu kita baca buku teks nanti, antum akan jumpa jawapannya. 6 jenis khot. Antum akan jumpa jawapan dari slide yang berikutnya. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Apakah khot? Maknanya dia nak tanya apa maksud khot ni. Apa maksud khot? Jadi kita akan baca nanti daripada buku teks. Khot adalah okey. Jadi bagikan perhatian. Okey. Seterusnya kita tengok lagi apa yang kita perlu tahu. Maknanya kita kena ada soalan baru kita boleh fikir apa yang kita perlu tahu. Yang ketiga. Okey, apakah yang berkembang bersama dengan seni khot? Apa yang berkembang bersama dengan seni khot? Okey, soalan yang keempat. Adakah seni khot dapat dipisahkan dengan perkembangan ajaran Islam? Ada kaitan tak antara khot dengan perkembangan ajaran Islam? Dah tentunya ada. Okey, adakah seni khot dapat dipisahkan dengan perkembangan ajaran Islam? Ada jawapannya nanti. Okey, seterusnya. Berikan ciri-ciri kaedah penulisan khot. Berikan ciri-ciri kaedah penulisan khot. Yang ni antum juga akan temui jawapannya di dalam buku teks. Yang tak ada buku teks, boleh tengok slide yang Maklim sediakan dan rujuk video ni. Okey. Dan kita tengok latihan terakhir yang antum perlu selesaikan, iaitu latihan dari buku aktiviti surat 4. Soalannya di sini, tulis semula perkataan di bawah menggunakan kaedah khot yang telah ditentukan. Tulis nama Allah dengan khot nasakh, khot raq'ah, khot thuluth, khot diwani, khot farisi, dan khot ijazah. Tulis. Jadi bila nak tulis, antum perlukan pensil. Nanti Maklim akan ceritakan peralatan yang antum perlukan. Okey. Kita berbalik kepada buku teks kita tadi. Okey. Dan di dalam buku teks, antum boleh rujuk buku teks muka surat 1.
buku teks, muka surat 1. Atau boleh direct kepada slide ni, yang Maklim ulang sekali lagi. Boleh direct pada slide yang Maklim bagi dan direct pada video ni. Okey, ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajaran 1. Pengenalan seni khot. Unit 1. Pengenalan. Okey, dengar baik-baik. Khot adalah salah satu daripada hasil seni tulisan tangan yang indah. Khot adalah salah satu daripada hasil seni tulisan tangan yang indah. Dia perasan tak tadi? Masa aktiviti tadi, buku aktiviti, dia ada tanya. Soalan dia. Dia ada tanya apa benda khot tu dia tanya. Jadi di sini ada jawapan dia dah. Khot adalah salah satu daripada hasil seni tulisan tangan yang indah. Kemudian lagi, apakah yang berkembang bersama dengan seni khot? Tiba-tiba kat sini dah ada jawapan dah. Seni khot lahir dan berkembang bersama perkembangan tulisan Arab. Okey. Macam Mak Adin bagi jawapan je. Okey, tak apa, kita baca. Yang penting kita faham. Seni khot lahir dan berkembang bersama perkembangan tulisan Arab. Seterusnya, seni khot juga tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan tamadun Islam. Maknanya sepanjang perkembangan tamadun Islam, khot ni sentiasa ada. Sentiasa ada yang arif dalam seni khot. Okey. Dia sentiasa berkembang. Okey. Kemudian di sini kita lihat info. Info yang kecil-kecil ni, yang comel, kartun, jangan kita abaikan. Kerana situ pun ada ilmu di situ. Jom kita baca. Okey, kita baca sama-sama. Info. Sesuatu jenis khot dinamakan berdasarkan kepada penggunaannya atau tempat asal atau saiz pen. Okey, jadi ciri-ciri kaedah penulisan khot tu, dia terlahir berdasarkan kepada penggunaan atau tempat asal. Okey, penggunaannya. Penggunaan khot tu atau tempat asal atau saiz pen. Okey. Itu info yang kita kena baca, dan ada juga soalan yang di mana kita memerlukan ketelitian untuk faham buku teks ni dan jawab soalan dalam buku aktiviti. Okey, ayo seterusnya. Okey. Khot adalah perkataan Arab yang bermaksud garisan. Khot adalah perkataan Arab yang bermaksud garisan. Okey, khot maknanya garisan. Simple. Seni khot bermaksud garisan indah yang membentuk tulisan. Garisan indah yang membentuk tulisan. Terdapat pelbagai jenis tulisan khot yang telah dihasilkan. Okey. Kita boleh tengok sebagai contoh di dalam masjid biasanya mesti ada ukiran khot. Okey. Seterusnya. Okey. Ini adalah tips yang kita boleh guna pakai sewaktu kita buat khot nanti. Okey. Posisi yang terbaik semasa menulis khot ialah kertas berada dalam keadaan selari dengan penulis. Kertas berada dalam keadaan selari dengan penulis. Macam mana selari tu? Nampak tak? Ini kertas. Okey. Kertas ni selari dengan penulis, dengan mata penulis. Selari ni maknanya segaris. Maknanya kita tak perlu nak tertongging-tongging ataupun kita tak perlu nak mendongak. Khot tak boleh tulis dalam keadaan mendongak, dalam keadaan kita tertunduk. Melainkan kita selari, maknanya kita punya garis mata ni terus straight je ke arah kertas. Straight je. Itu maksud selari. Ini antara tips yang mudah lah yang kita boleh guna pakai waktu kita menulis khot nanti, insyaAllah. Okey. Yang seterusnya. Sini yang Mak Lim kata tadi. Pensel khot. Okey.
Antum mesti terfikir-fikir yang mana satu yang terbaik untuk antum gunakan sepanjang tahun 6 ni. Adakah yang ini? Yang ini adalah daripada kayu buluh. Kalau tengok ni, kayu rosem atau kayu buluh. Ini adalah kayu buluh. Ataupun pensil ni, pensil khot kayu, ataupun pen kaligrafi. Pen pun ada, pen kaligrafi, ataupun pensil mechanical. Pensil mechanical. Jadi untuk antum, Muallim syorkan antum untuk gunakan boleh gunakan buluh dan kayu rosem. Ni gurauan saja. Buluh dan kayu rosem ni, cara dia orang gunakan, orang zaman dahulu gunakan adalah bersama dengan dakwat. Dakwat macam ni. Kayu ni buluh dan diukirkan depan ni. Setiap kali dia nak tulis, mereka akan celupkan yang di depan ni ke dalam dakwat. Kemudian baru mereka tuliskan. Nampak tak? Betapa susah payah dan indahnya seni khat ni kalau kita dapat kuasai. Ini kita tak guna ni, jangan risau. Jadi apa yang tu kena guna hanyalah ini dia. Hanya inilah. Iaitu sama ada pensil khat kayu ataupun pensil khat mechanical. Pensil khat mekanik. Tapi antum jangan terkejut bila cari kat kedai tak jumpa. Sebab dekat kedai rupa dia macam ni. Pensil khat kayu di kedai rupa dia macam ni. Ini rupa dia belum diasah. Muallim mana nak cari muallim? Mudah je. Dekat kawasan sekolah kita, antum pergi di Taman Cempaka, di kedai alat tulis, di situ macam-macam ada. Pen kaligrafi tadi pun ada. Tapi untuk antum, cubalah hanya menggunakan pensil mekanik ataupun pensil khat kayu ni. Jadi Mohon kira setakat itu saja kelas kita untuk hari ini. Jika ada sebarang persoalan atau apa-apa yang antum tak faham, boleh PM direct WhatsApp pada muallim. Dan jangan lupa siapkan tugasan antum, iaitu buku aktiviti. Siapkan buku aktiviti tadi, muka surat 3 dan 4. Jadi kita akan bincangkan jawapannya di kelas minggu hadapan. Dan dalam kelas minggu hadapan, muallim nak antum tunjukkan dalam skrin macam ni. Tunjukkan jawapan antum dan macam mana antum tulis. Rupa khat rak'ah, khat thuluth, khat farisi, khat nasakh. Muallim nak tengok. Di dalam slide nanti, muallim akan bagi contoh macam mana dia rupa khat nasakh, khat rak'ah, khat thuluth. Supaya antum boleh ambil sebagai contoh lah. InsyaAllah kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.